Satu penduduk langit pertama ni bau belakang sedap. Naik langit kedua, dia kata siapa dia? Malaikat maut. Siapa lagi? Haling. Bau sedap. Siapalah langit yang ketujuh, maka bertemu dengan Rabbul Jalil, iaitu Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. الحمد لله الذي رد علي روحي wa'afani fi jasadi wa adina li bi dzikri. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mengembalikan ruh kita pada hari ini, dan Allah memberikan kesihatan kepada tubuh badan kita, dan Allah memberi izin kepada kita untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubah وحامل القرآن وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. Ya Allah, kurniakanlah rezeki sebelum kami mati kami sempat bertaubat, dan kami dapat hafal 30 juzuk Quran. Ketika kami mati, kami diberikan mati syahid, sama ada mati syahid di medan perang atau mati syahid dalam keadaan kami belajar dan mengajar Quran. Setelah kami mati, kami diberikan syurga dan nikmat syurga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Pertamanya, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya. Pada malam ini Allah masih lagi memberi peluang kepada kita untuk sama-sama kita duduk di dalam majlis ilmu, yang mana apabila Allah Subhanahu wa taala kurniakan rezeki kepada kita, iaitu rezeki panjang umur, rezeki diberikan iman dan Islam, rezeki kita dapat ada kesihatan, ada masa dan pelbagai rezeki yang kita tahu dan kita tak tahu. Namanya terima kasih pada AJK Masjid, ahli jemaah, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa dia yang bersungguh-sungguh, sama ada dia sungguh ni dia mari masjid, ataupun dia sungguh dia pergi ke pondok-pondok ke ataupun sekolah, ataupun dia mengaji secara online, ataupun berbagai cara yang mana dia ni nak mencari ilmu, maka Allah mudahkan dia ni jalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Hari ni kita duduk ni, kita ni di antara perangai ataupun sifat-sifat ahli syurga. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami termasuk dalam 49 bilion umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat masuk syurga Firdaus tanpa hisab, insya-Allah.
Amin ya rabbal alamin. Namanya masjid ini masjid atas pagar. Atas pinggir. Ingat ke atas pagar. Atas pinggir. Sayanya mula-mula tengok weh pagi tadi. Tengah hari. Tengok weh tu ingat kau jalan tu. Alah ke Tanah Merah. Pergi kita sampai sana. Ingat kau 10 minit. Dia pusing pasti ni. Jauh tu. Sepatutnya sampai sini pukul 6.55. Lagi sampai 7 suku. Baik tu awal lagi. Dia tunggu daripada pukul 5.30. Dari Pulau Melaka. Dia takut salah silap dah. Jalan. Jadinya malam ini jalan, tapi kita nak jalan mana lagi? InsyaAllah tajuk malam ini saya nak bawa anda semua, kita semua, perjalanan alam barzakh. Kita nak pergi jalan ke alam barzakh. Yang mana perjalanan alam barzakh ini tak kira lah dia ni Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban dan segala bangsa. Segala agama pun, agama Islam, Kristian, Buddha ke, apa-apa agama, semua akan melalui alam yang dipanggil sebagai alam barzakh. Gapo ke alam barzakh? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ataupun disebut bainahuma barzakhun la yabghiyan. Barzakh ni makna dinding. Pemisah di antara sesuatu benda ke satu benda. Maknanya kalau dalam bilik ni, dalam masjid ni, dalam ruangnya masjid ni, maka dinding tu tutup. Kita ni tak akan boleh tengok. Mata kita hanya boleh tengok apa yang di hadapan saja. Apabila dinding ni, ada dinding di dekat kita ni, maka kita tak akan boleh tengok lagi. Tapi Melayu kita, dia tak panggil alam, dia panggil alam barzakh. Tapi jarang sebut. Banyak yang menyebut dengan kubur. Alam kubur. Alam barzakh ataupun alam kubur kita nak faham ni, ibarat kita duduk alik Malaysia, kita nak pergi Thailand, maka sebelum kita sampai ke negara Thailand itu, kita akan melalui satu immigration. Dan immigration itu yang menentukan sebelah sana kita ni mata wang RM, ringgit Malaysia. Tetapi apabila pergi ke Malaysia, pergi ke Thailand, maka dia akan berubah dah. Umlah, bahasa Arab sebut umlah. Bahasa Inggeris sebut currency. Maknanya mata wang kita ni bertukar. Pergi kepada bak 10 kut. Lah ni 10 kut tak boleh siap. Apa sen lah ni 10 kut. Nak katanya berubah dah. Dan kita ni sini, duduk sini. Kita ni mata wang kita ataupun segala perbuatan kita ni guna pitih. Harta benda, guna duit. Tetapi apabila kita mula nak masuk kepada alam yang seterusnya, alam yang mana pitih ni tak ada nilai. Yang ada nilai iaitu pahala dan dosa kita saja. Kita nak buat klik gapo, kita nak sipai gapo, kita nak beli gapo. Kita ni dah umur masuk umur 40 ke atas. Kita mari mikir. Duit ni kita cari. Masa umur 60 ni, tuan-tuan, umur ibu ayah ni, ada depan saya. Siapa dia paling senior sekali sini? Umur apa? Berapa? Haji mana paling senior sekali? Berapa dah umur? 90 ni? 70 ni? Sekejap ayah sudah pernah. 70 ni? Kira senior dah. Setakat saya pergi ngajar ni, kuliah rata 85, 83. Paling senior. Jadi kita ni siapa umur sekian umur, maka ketahuilah
bahawasanya kita ni tak cari dah pitih. Kita akan mula cari duit nak pergi ke alik sana. Alam yang seterusnya iaitu alam akhirat. Yang mana alam akhirat ni pahala dengan dosa je kira. Dikira je pahala. Pitih yang kita guna ni pernah Nabi SAW ada makanan dan setiap makanan ni dia bagi belakang. Sayyidatina Aisyah ni bagi ke jiran ni, bagi ke jiran ni, bagi ke jiran ni, bagi. Kemudian dia tanya lagi, ni hak kita ke? Dia kata hak kita dah, bagi belakang dah. Ni bagi. Ni tinggal kita dah ni. Nabi SAW jawab, tinggal kita dah. Jalan kau ni, hak tinggal kita ni. Ya, tak ada dah hak lain. Kemudian Nabi SAW menjawab, bukan. Hak kita ni bukan hak kita nak makan ni. Hak kita ni apa yang kita bui. Pitih ni kalau kita sipai, dia tak jadi. Dia tak jadi. Kalau pitih ni kita ada 10,000, kita sipai ya. Sipai sungguh-sungguh. Sipai. Tapi dia tak guna, tak tukar pitih tu kepada akhirat, maka tak jadi. Tak ada apa. Dia kena walaupun RM1, tapi kita buat masuk dalam tabung masjid, maka itulah pitih yang kita sebenarnya kita kena tahu. Pitih yang bawa kita kepada alam yang seterusnya, iaitu alam yang kita ni berapa alam. Sebelum kita cerita ni takut tak nampak alam. Kita bermula daripada alam roh. Yang kedua kita pergi alam rahim. Yang ketiga kita pergi alam dunia. Yang keempat iaitu alam barzakh. Dan yang kelima dipanggil alam akhirat, alam mahsyar. Maka kalau kita nak pergi kepada alam yang dipanggil alam akhirat, alam pada mahsyar, maka kita kena betul-betul kena tahu perjalanan kita di itu alam barzakh. Maka perjalanan alam barzakh, kata Nabi SAW, ketika mana Nabi SAW dia minum hati. Nabi SAW nak wafat. Ketika mana Nabi SAW nak wafat, Nabi menyebut, ala innal mauta lasakarat. Ketahuilah bahawasanya kematian itu sakit. Oh, kecek ni siapa dia? Kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang sepupu kita. Orang sepupu kita ni tentu dah sakit. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita doa apa? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kami ketika mana kami berada di sakaratul maut. Mudahkan kami ketika kami berada di sakaratul maut. Takut sakaratul maut ni. Seperti dicincang-cincang. Daging ni, yang ambil kau ni, yang ambil daging, kemudian dah ambil pisah, cicah. Ada juga perumpamaan, pokok yang mana ada duri ni, makan, lepas tu kunyah. Lekat sini, takut. Perumpamaan sakitnya sakaratul maut. Amru bil As, orang yang bijak, menceritakan lagu mana sakaratul maut. Dia cerita seperti duduk di dalam burung yang mana dia duduk di dalam satu kotak, yang mana bawah dia ni ada api, nak terbit tak boleh. Perumpamaan lagu mana sakitnya sakaratul maut. Jadi kita akan pergi satu persatu lagu mana sakaratul maut ni. Pertamanya bagi orang yang Allah kurniakan keistimewaan, dia meninggal dalam husnul khatimah.
mati dalam husnul khatimah. Kalau bapak mati dalam husnul khatimah, ya Allah, bahagia sangat. Nabi SAW mengajar kita doa lagu mana? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Boleh ikut saya dah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirkan hayat kami ini dalam kematian yang baik. Jangan kamu matikan aku dalam husnul khatimah. Kita ni semaya tahajud, puasa, buat baik, gapo gitu gini. Tapi di penghujung ni mati dalam su'ul khatimah. Maka tak ada apa-apa. Mari kat masjid kita setiap hari dah. Mati. Tapi disebabkan kita ni buat jahat dengan orang, buat tak baik dengan orang, maka Tuhan pilih kita ni mati su'ul khatimah, tak dapat mengucap kalimah la ilaha illallah. Maka tak ada apa-apa hidup. Tapi kalau kita mati dalam perhidupan kita ni, kita buat benda tak molek, tiba-tiba pada akhirnya kita ni, pada akhir yang baik, maka berjayalah dunia akhirat. Permulaan tak penting, penakhiran itu sangat penting, tetapi penakhiran tidak akan jadi comel sekiranya tidak ada persediaan. Tak ada persediaan, maka kita tak akan jadi comel penakhiran. Di antara tanda-tanda orang ini adalah mati dalam husnul khatimah. Dia mati dalam husnul khatimah adalah tanda-tanda dia lagu mana? Ketika jenazah dia disolatkan oleh ramai orang. Sebab itulah kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita ni disolatkan jenazah ketika mana di hari Jumaat yang mulia, solat pula di masjid. Dan insya-Allah masjid ni berapa orang boleh muat? 500? Boleh? 500 orang. Kalau 500 boleh muat, insya-Allah lah. Kalau pergi mari kita nak mari. 300 tu boleh solatkan jenazah kita. Berapa orang tu? Hak solat jenazah sini. Takat tahun ni. Hari Jumaat. Ada? Tak ada lagi? Minta kita lah lepas ni. Bukan Jumaat depan dah. Tambah lagi insya-Allah. Tak lagi lah. Ada orang yang mati ni. Dia mati pada 10 Muharram tahun ni. Hari Jumaat. 10 Muharram. Orang Tino. Orang wanita. Disolatkan jenazah di Masjid Kubakhiyah. Tahulah lah ke mana Masjid Kubakhiyah. Tak ada lah kecil ni. Masjid Kubakhiyah tu kira mari lebih kurang ada 500 orang solat jenazah. Gapo ke amalan dia ni? Di antara amalan dia ni adalah dia buat baik dengan orang. Semaya tahajud. Semaya tahajud. Tak tinggal buat baik dengan orang. Dia keistimewaan dia bagus lagi ke apa nama? 30 tahun dia duduk di Mekah. Dia baru balik. Dia duduk 30 tahun. Lepas tu dia balik Malaysia. Allah kata hebatlah orang ni. Mati hari Jumaat 10 Muharram pula. Jangan ramai lagi lah. Kalau kita nak tengok
kali kematian orang yang mati hari Jumaat. Kalau tanya saya nak mati, saya nak mati tengah mengajar. Tengah duduk berkuliah, kita mati. Supaya kita mati dalam mati syahid. Syahid kan? Syahid tengah berjuang di jalan Allah SWT. Bukan pergilah. Jadinya apabila kita ni didatangi oleh malaikat. Malaikat iaitu malaikat malakul maut. Disebut dalam surah As-Sajdah ayat 11. Muka surat 415. Qul yatawaffakum malakul maut. Rayak dia. Pakak rayak, pakak cerita, pakak buat ceramah, pakak buat kuliah. Yatawaffakum malakul maut. Akan mematikan malakul maut. Iaitu malakul maut ni nama dia. Ataupun kita biasa dengar agak. Bila Israel datang memanggil, jasad terkujur di pembaringan. Ila Israel. Kita biasa dengar. Malakul mautil ladzi ukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Kalau kita ngaji bahasa Arab, turja'un itu disebut sebagai bina majhul. Bina majhul ni mana kita tak tahu siapa. Siapa orang ni? Tetapi dari segi ilmu yang seterusnya, kita akan dapati kita ni akan dipaksa. Paksa tubik. Malaikat maut ni. Kita ni, Nabi tak tahu tentang kematian seseorang. Nabi tak tahu kematian seseorang. Bahkan malakul maut iaitu Israel pun tak tahu bila kita mati. Tuhan yang akan suruh kepada kita. Tuhan yang akan suruh malaikat Israel. Ni siapa ada masa ni? Pergi ambil. Pergi ambil masa dia. Dia pun tak tahu bila. Tapi Nabi Adam alaihissalam, umur dia ni, Tuhan beri dia ni 1000 tahun umur dia. Ketika satu hari, Tuhan tunjuk belakang. Umat-umat dia ni tunjuk belakang. Bila dia tunjuk belakang ni, start daripada Nabi Adam, start daripada dia, siapalah kau orang yang terakhir lahir pada hari kiamat, pada berlakunya hari kiamat, dia tunjuk belakang. Dan setiap mereka ni ditunjukkan umur masing-masing. Maka tiba-tiba daripada banyak-banyak dia tengok ni, ada satu orang yang mana dia percaya sangat-sangat. Ya Allah, siapa dia ni? Siapa percaya gini? Itulah keturunanmu, kekasih aku, iaitu Nabi Daud alaihissalam. Cahaya dia. Lepas tu dia pun tengok. Ni 90 je. Apa gitu ya Allah? 90 je umur dia. Tua soleh kita mau, baik kita mau. Berapa pendek umur dia 90. Tak apalah ambil umur aku 40 tahun. Jadi Nabi Adam beri umur dia ni kepada Nabi Daud alaihissalam. Jadilah Nabi Daud umur apa? 100 tahun. Nabi Adam 1000 tahun tadi, tolak 40 jadi 960 tahun. Siapa ke masa tu? Malaikat maut pun mari. Umur 960 ni yang mari. Masa tu umur Nabi Adam 960. Ada ke umur 960 sini? Tak ada 960. 100 pun muncul dah. Tu pun muncul. Ya mari dia kata apa? Nak ambil dah nyawa ni. Berapa nak ambil? Bukan umur aku 1000 Aduh. Mu tak ingat dah, mu lupa dah. Mu widah ke kau cucumu tu. 40 tahun. Oh jelah kita ingat. Itulah simbolik yang menunjukkan bahawasanya anak-anak Nabi Adam, keturunan Nabi Adam ini, mereka ni pelupa, tak ingat. Sebab tu kita lupa, ada hak tak ingat gini. Jadi kita ni tak tahu bila kita mati. Jadi sebab kita tahu sebelum kita ni bila kita mati,
Tadi ustaz telefon saya, dia kata, orang sini bui siapa 8.5 dolar kau. Beres kau. Tanya dulu. Dia takutnya pakai sebelah atas kepala dah. Mata itu kaki. Itu kaki pati tengok klip-klip tukar nasi kabu, tukar nasi bau muka saya tu berat. Rayak dah. Kalau penat rayak. Ustaz, padalah ustaz saya nak pergi minum air teh. Beres apa itu beriti. Kita nak pergi perjalanan alam barzakh. Allahumma salli ala Muhammad. Maka apabila seseorang ni Allah kata kepada malaikat pergi ambil. Pergi ambil nyawa dia ni. Maka malaikat ni turun. Malaikat ni, malaikat maut, dia akan turun dengan dua kumpulan. Sama ada kumpulan itu adalah malaikat rahmat ataupun yang turun itu adalah bersama dia kumpulan dia panggil malaikat azab. Kita cerita malaikat rahmat dulu dah. Jadi apabila turun dia ni malaikat Israel ni, malaikat maut bersama dengan dia ni, bersama dengan malaikat rahmat, maka orang-orang beriman ni yang mati ni, insya-Allah kita tertunggu-tunggu bila malaikat nak mari ni. Tunggu. Sebabnya apa? Dia nampak malaikat ni rahmat ni, malaikat Israel ni dengan penuh cahaya mari. Dia mari, dia duduk mana? Dia duduk kepala kita, di atas kepala kita. Dia kata nak tubik dah ni, mu ni. Dia mari dalam keadaan Salamun alaikum alladhina tatawaffahumul malaikatu tayyibina salamun alaikum. Dia pun tunjuk. Dia buka. Dia tunjuk syurga. Siapa dia hak sini? Dia aja jumpa dah malaikat maut. Ada dah hak jumpa? Kalau hak dia jumpa dah ayat saya muka dia lah ke mana? Tak tahu juga. Tapi kalau hak mana jumpa tu boleh ambak tu pokok-pokok tu. Orang lain takut jin lah kali. Siapa-siapa daripada kalangan kita ni tak akan jumpa lagi malakul maut. Itulah kali pertama dibukanya yang dipanggil alam ghaib. Buka alam ghaib ni kita nampak malaikat maut. Somenyo bersih dengan keadaan dia mari dikelilingi dengan kumpulan malaikat rahmat. Dia pencabut selur-selur. Start daripada kaki, cabut selur kaki. Sampai ke lutut dia cabut selur-selur. Peluh dah kita ni. Tapi kalaulah orang atas rumah ketika tu, orang atas rumah ni duk main ke apa? Anak cucu duk main PSP ke? Duk main game ke? Dia nampak belakang. Ada anak ni pula duk balas. Duk rayak ada. Ni kata ayahmu kena dekat aku. Duk main. Takut kita. Tapi kita cerita hak baik ni. Ketika mana dia tarik ni, di tengah tarik ni, tengok sekeliling dia anak hak baik ni. Lagu mana anak hak baik ni? Oh ni duk ngaji Quran, baca Quran kita. Hak ni duduk mikir bagaimana ni nak tunggu kubur untuk ayah nanti. Oh ni duk mikir lagu mana ni nak amalan lagi. Lepas pada ni nak bui ke apa? Pada haji ke. Walaupun ayah dia pergi dah haji, tapi nak buat lagi pada haji. Nak waktu pahala, nak bagi pahala. Ada seorang hamba Allah ni. Dia mati hari Jumaat. Nak kata dia ni persediaan dia ni bagus tak bagus persediaan dia. 3 hari sekali khatam Quran. Bukan 3 tahun sekali dah. 3 hari sekali khatam Quran. Baca khatam Quran. Dia dah siap sedia dah.
Pitih ni, dia beli siap-siap dah. Beli kain kapal. Dia beli dah kapur baru. Dia beli belakang. Tunggu anak cucu dia ni nak mandi. Pitih nak bagi kau tu apa ni? Orang jemaah mayat ni. Jemaah mayat ke apa ni? Get ready. Bukan setakat tu saja. Nak buat tahlil selama 7 hari ni. 7 hari nak buat tahlil ni. Get ready dah. Tak habis lagi. Nak buat tahlil setiap ni setelah seminggu. Lepas tu nak buat 40 hari ni. 40 hari ni. Siap dah pitih. Anak-anak tak kena waktu seseng. Allah bagus. Dari dia wasiatkan kepada anak dia, ayah nak masa ketika ayah mati, semua anak-anak ayah 3 hari kena tunggu kubur dia. Bukan tunggu kubur saja-saja, tunggu kubur tak. Terawih tunggu kubur kepada orang lain selain pada ahli keluarga kita. You buatlah ke mana? Tak payah tengok situ. Terawih, email. Ni ayah kita. Kita sebagai anak, we email je, email. Yang mayat, siapa tak kena kita kalau kita jadi email? Kita sebagai anak ni. Ada beza ke tak? Tak ada beza. Dan kita kena tahu. Di antara tanda-tanda orang ni ahli syurga adalah orang yang solat jenazahnya ialah anak dia. Jadi kita kena get ready. Di awal-awal. Biar yang solat jenazah kita ni bukan orang lain. Walaupun ada email, kita minta email. Minta izin biar saya jadi email. Ni minta email. Wakil tak apa, wakil. Kalau wakil gini tak apa lagi. Wakil kata email tu bagi luar isyak okok. La haula wala quwwata illa billah. Ada lah kan. Tak payah kecek negara Afrika, negara Malaysia. Depan mata kita pula tu. Sudah we wakil tu bi luar tu. Sudah. Kita pun sudah semaya ke apa? Duk isyak okok. La ilaha illallah. Ayah remo dah. Bukannya ayah kawin. Cuba bayangkan. Kita tengok orang-orang anak jadi email. Contohnya hak mati tu. Hak mati ni beradik atau 7 beradik. Ingat kan? Hak mati sekaligus kan? Tinggal anaknya 2 orang. Dia jadi email. Lah ke mana? Teriak dia tu lah ke mana? Ya. Kita boleh tengok siapa-siapa hak jadi anak email. Anak hak jadi email kepada ayah dia. Dia akan jadi lain. Kemudian apabila dicabut nyawa dia ni, cabut sampai sini, sampai kerangka ni, kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raqa. Disebut dalam surah Al-Qiyamah, kalla idza balagatit taraqi. Dia sampai sini kan. Wa qila man raqa. Siapa boleh sembuhkan penyakit ni? Sakit ni. Wa qila man raqa. Waktu kita baca dalam surah Al-Qiyamah ni, kita akan baca dengan saktah. Wa qila man raq. Tuhan tanya ni, seolah-olah malaikat tanya, siapa boleh ni? Tak ada nak jawab lagi. Raq sakit kan? Sakit kan? Tak ada nak mikir. Kalau dia ada tanda bulat dia berhenti, wa qila man sakit ke? Dia mikir dah. Kalau kita kena benda-benda hak tak sakit mana orang tanya sakit ke? Mikir lama, tak sakit pun. Ya. Tapi kalau benda tu sakit sungguh, kakak ni duk tanya sakit ni. Tak boleh, tak nak ayah kata tak ada nak kecek. Duk tanya lagi, apa dah sakit? Sebab dia kata, waqila man sakit. Sebab tu pentingnya ketika kita ni, duduk di mandikan mayat ni nak cerita. Kalau orang lain mandi mayat, selain daripada keluarga kita, dia jadi lain. Ada seorang ni dia pelacur. Dia ni suka zina. Siapa orang kampung ni tak boleh terima dia. Orang ni tak boleh mani mayat dia, orang ni tak boleh mani mayat dia, orang ni tak boleh mani mayat dia, tak boleh berlaku. Tinggallah seorang dia nak agama, paksa dia juga. Maka dia ni semasa dia semayang mayat ni, dia mani molek-molek, dia tepuk punggung belah-belah. Tepuk punggung orang zina wanita ni, kakak pelacur, pok.
3-4 kali lekak kat punggung tangan dia. Lekak siapa? Saya kat eget boleh. Itu lama sejak 2 jam terlepas juga. Ngelah dia panggil. Dia panggil. Mari tolong ni. Mari tolong ni, tak boleh nak gini. Orang pun mari belakang. Mula-mula orang macam dengil lagu mana? Dah tak boleh nak cabut ni kat gini. Kita kegaklah tangan. Tukang mani mayat. Moga tangan saja biar kudung. Dia kata, wah, tangan aku ni. Saya tangannya. Lepas tu mikir pula, kemana nak buat? Ginilah. Kita ambil pisau, kerak punggung orang hak mati. Kira tangannya lekat punggung dia. Tak boleh buat gitu, nyanyi ke mayat. Aku mikir-mikir ramai gini. Dia orang berkata, ginilah. Kita rasanya kita ada seorang ulama. Ada ujung, orang hak baik. Aku pergi panggil lah dia Malik. Nama dia Malik. Panggil dia, siapalah dia ni. Dia pergi mandi mayat ni. Maka tengah ramai-ramai ni kira-kira. Dia berkata, saya nak minta izin. Tinggal saya dengan orang jemaah mandi mayat. Dengan mayat. Tubik belakang saya. Tubik tinggal dua. Dia bertanya. Minta maaf lah nak tanya. Muat gapo ke mayat ni? Tak ada buat gapo Mandi macam biasa. Ayat sungguh. Dia kata. Ada buat tak ni. Sebab aku gerai sangat dia ni. Dia pelacur. Maka aku gerai sangat dia ni. Aku tepuk. Sampai kat punggung dia. Aku tepuk. Lekat tangan aku. Maka Malik ni. Dia ayat apa? Tak boleh nak lain dah ni. Bapa mungkin fitnah dia. Mu boleh datang ke kedak 4 orang saksi. Untuk menunjukkan dia ni penzina, pelacur. Walaupun orang kata dia ni pelacur lah. Boleh tak mari 4 orang saksi? Dia berkata tak boleh. Tak boleh juga. Sebab 80 kali. Sebab orang mani mayat. Sebab. Sampai 79, 80, cabut tangan. Baru cabut tangan orang mani mayat. Gapo yang kita boleh belajar daripada sini adalah beza kalau orang yang memandikan jenazah itu anak kita dengan orang yang tidak dikenal ataupun orang kenal kita pun tak sama. Kalau anak kita mani mayat, tolong mandi kaki kita. Ya Allah, kaki inilah yang bawa aku ni pergi sekolah setiap hari. Apa kelah dasar kaki ayah aku ni ya Allah. Naik siapa kat perut. Perut ayah aku ni lah ya Allah. Hak yang sanggup tahan lapar ni disebabkan nak aku makan ya Allah. Ampunkanlah dosa perut ayah aku ya Allah. Siapa dapat tangan? Ya Allah, tangan ni lah yang buat ni ya cari makan tak tahu penat lelah ni ya Allah. Untuk aku ya Allah, ampunkanlah dosa tangan ayahku ni ya Allah. Siapa kat muka ya Allah, muka ni lah yang aku sayang. Daripada muka ni lah lahirnya aku, dan aku ada keturunan. Muka aku ni sabit dengan muka ni. Aku tak akan putus muka aku ni selain daripada ayahku. Siapa bila-bila, siapa kerabut yang mana. Gosok selu-selu. Balik selu-selu. Sebab apa buat kita? Sebabnya orang mati ni dia sakit. Dia buat selu-selu. Kalau buat gitu tak ni Allah. Sebab tu pentingnya ngejahlah lagu mana pun. Yang biar kalulah mani mayat ni jangan pergi ke orang lain. Pergi ke suami kita ataupun isteri kita ataupun anak kita. Harus mandikan jenazah kita. Barulah dia ni rasa, feel dia terasa lain. Perasaan dia tu kepada si mati tu lain.
Maka apabila kita ni di apa ni? Malaikat Israel tadi, malaikat Israel dengan malaikat rahmat pun naik. Wah naiklah roh kita. Langit ni setelah Nabi SAW dilahirkan, pintu langit ditutup. Benda ni ia buka sama. Ia buka sama. Jadi jin-jin ni naik, pergi mari gitulah sampai ke langit. Langit ketujuh ke apa ya gitulah. Tapi sampai satu masa apabila Nabi SAW lahir, maka pintu langit ditutup. Dibawa oleh malakul maut dengan malaikat rahmat tadi, kain kapal daripada syurga. Dan bau-baunya dia ni, jarak dia 500 tahun. Bau tu. Kita ni, perfume kita paling jauh pun rasa tak sampai sekali. Kau ada orang bau, perfume dia sekali bau. Haji Mak lah tu. Sekali. Sekali tu tahu dah Haji Mak lagi. Kau ada Haji Mak sini. Tak maaf lah. Bau perfume dia. Tapi khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Bau-bau yang daripada syurga tu malaikat malau buat mari, buat tunggu. Buat tunggu kapal kena nak naik roh kita ni. Maka di langit pertama ni tanya. Ketuk pintu. Jangan bayar ketuk pintu sebab saya dah. Bayar malaikat ketuk pintu malaikat maut. Tanya man malakul maut. Ma'aman, siapa lagi bersamamu? Urus sekian-sekian. Dan nama mereka, nama orang ni, dia kata apa? Akan disebut mengikut nama yang dia suka di atas muka bumi Allah. Nama Haji, nama apa Haji? Nama penuh? Abdul Halim. Orang panggil? Halim. Dia panggil apa? Nama siapa ni roh ni? Roh ni Halim. Allah sedapnya bau. Seluruh satu penduduk bumi, satu penduduk langit pertama ni bau berlaku sedap. Naik langit kedua, dia kata siapa dia? Malakul maut. Siapa lagi? Halim. Bau sedap. Sapalah langit yang ketujuh, maka bertemu dengan Rabbul Jalil, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala puji. Tuhan puji roh ni. Tuhan puji roh Halim kita ni. Puji. Dia berkata, masukkanlah buku amalan dia kepada Illiyin. Illiyin ni makna apa? Satu tempat yang mana buku-buku orang terima amalan tangan kanan nanti. Selamat ada kita. Turunlah pula. Dia buat turun mula. Roh kita. Turun sapalah ke bawah. Orang jenazah tu sudah mani mayat enggak begitu gini. Sapalah kubur kita ni, jenazah kita sampai kubur, dan ketika itulah kita duduk di liang lahat. Siapa dia liang lahat dia ni? Luah dia seka. Ada ke liang lahat hak duduk sini bagi rumah hamba seka. Hamba nak liang lahat seka juga. Ada. Liang lahat besar mana liang lahat ni luah dia? 3 kali 7 kan? Betul tak? 3 kaki 7 kaki. Dalam ni sampai kat ni kan? Muju dalam tu dia tak buat sampai kat ni. Kalau dia tak naik, okey. Kat ni lah. Dia boleh tutup. Saya kalau pergi tanah perkuburan, saya akan cuba mengejah juga. Walaupun siapa saya tak kenal mana. Kalau dia ajak kita, saya akan cuba untuk turun ke liang lahat. Sebab apa? Kita nak merasai lagu mana liang lahat itu sendiri. Kita nak biasa. Tak boleh turun liang lahat, kita akan tolong ke bumi kan. Bumi. Apa sudah. Barulah kita rasa lagu mana tanah perkuburan itu sendiri. Bila kita masuk, turun di dalam alam barzakh tu, duduk dalam kubur, maka ketika itu muka nakir dia tak mari lagi. Akan marilah sahabat.
satu jelmaan orang, berbentuk orang. Dia pun tanya, "Man, siapa mu ni?" Ajalin pandai kecak Arab. Pandai kecak Arab. Tak ada dah. Dalam kubur dia pandai tinggi. Dia pandai sendiri. Dalam kubur. Lah ni tak pandai belakang. Saya pun tak pandai. Tak boleh nak kecak Arab supaya orang Arab. Pokok kita orang Melayu. Kalau bunyi pun, ada juga bunyi selain Melayu. Jadi, dia kecak Arab. Dia tanya, siapa? Aku sahabat. Iaitu amalan. Amalan yang baik. Kalau kita ni tak ada amalan baik, na'udzubillah min zalik. Amalan baik ni di antara amalan baik yang jadi sahabat kita ni, iaitu daripada 6,236 ayat, 623 ayat Quran ni, start daripada surah Al-Fatihah 7 ayat, surah Al-Baqarah 280 ayat, surah Al-Imran 200 ayat, An-Nisa 170 ayat. Siapalah kita akan jumpa surah An-Nas ni ayat, capu belakang, maka ketubiklah 6,230 ayat. Daripada 6,230 ayat, Nabi tahu dah umat dia malah, umat dia sibuk, umat dia lalai. Sebab itulah Allah beri kelonggaran dengan Nabi SAW bagi rahsia. Kita baik setara mana kalau kita cikgu? Siapa cikgu? Rajin jadi cikgu tak? Ada cikgu? Siapa cikgu? Cikgu mengajar SPM? Tak ada. Kalau mengajar SPM kan, cikgu baik dah dengan anak murid dah. Rajin nak cikgu, baik benar dengan anak murid ni, pergi baca soalan. Baca soalan ni, masuk peso ni, gini-gini. Oh, kena ikat cikgu. Confirm kena ikat. Tapi orang ni iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia baca soalan SPM. Soalan CJ pada masyar. Pada masyar dia baca. Di atas muka bumi dia baca dah soalan dia. Masuk kubur dia baca dah soalan. Di alam barzah di pada masyar dia baca soalan. Di timbangan mizan dia baca soalan. Di apa lagi? Di telaga Kautsar dia baca soalan. Di titian Sirat dia baca soalan dah. Baca belakang. Nak masuk kepada syurga, dia baca soalan pula. Dia rakyat belakang. Baiknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada 3 ni, 2, 3 ni, 30 ayat. Maka setelah 30 ayat itu surah apa? Surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Muka surat 562. Tak akan baca siapa muka surat 564. 30 ayat. 30 ayat. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Apa ayat situ? 30 ayat. Ketahuilah siapa dia yang dia pandai baca Quran bertajwid. Dia boleh cerita. Huruf fa ni dia ada sifat dia. Sifat hamas. Huruf fa ni dia ada sifat rakhawah. Huruf fa ni dia ada sifat istifad. Huruf fa dia ada sifat infitah. Huruf fa ni dia ada sifat idlaq. Dia boleh cerita seperti-seperti. Dia baca Quran ni, dia baca Bismillahirrahmanirrahim dengan cara yang betul. Tetapi kalau Tuhan tak buka rezeki kepada kita untuk baca Quran surah Al-Mulk setiap malam, nescaya kita tak akan boleh baca Quran surah Al-Mulk. Walaupun kita ni ngapa Quran 37. Saya start ngapa Quran umur 13. Lah ni umur 31. 31. Bulan 9 tahun 2023 umur 31 ni. Baru Tuhan buka rezeki nak baca surah Al-Mulk setiap malam. Ngapa Quran? Belum tentu kita boleh baca. Kita boleh mentafsirkan ayat Quran. Kita baca ayat Quran, awalam yarau ila tayri. Dan mu tak tengok kau. Lagu mana burung-burung ni. Cerita seputih-seputih. Tapi belum tentu Tuhan nak buka rezeki kepada kita nak baca surah Al-Mulk setiap malam. Surah Al-Mulk ni lah. Kalau kita boleh baca setiap malam, insya-Allah kita selamat.
Tapi kalau hari ni siapa hak tak jadi ke surah Al-Mulk sebagai amalan setiap malam, jangan mati hari ni. Mati hari ni nescaya insya-Allah dengan izin Tuhan tak akan selamat. Kalau nak tahu selamat atau tak selamat, terang mati lalu. Terang mati. Tak tahu selamat atau tak. Tak selamat. Tak jadikan surah Al-Mulk sebagai amalan setiap malam. Sini buat surah Al-Mulk tak? Masjid bukan sendiri lah. Masjid buat tak? Dah lagi. Dah lagi tak? Cikgu. Jadi, start malam ni kena buat. Baca surah Al-Mulk. Saya kira masjid siapa ke musai mana. Kalau masjid tak buat lagi surah Al-Mulk, saya akan minta dia buat surah Al-Mulk. Baca. Pering tu, ni minit. Pagi kau okay. Gaji tengok tak? Okay, duk baca Yasin. Buka Yasin. Okay, malam ni kita baca Yasin lah. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya imam baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Ada tu? Gok mulut. Berapa gok mulut kita? Tak mana baca. Tak gok mulut, takut orang kata tak mana baca. Umur kita ni perlu lebih dah. Tak mana baca. Tak gok lah mulut. Tapi ketahuilah, walaupun gitu keadaan, ketahuilah, itulah hidayah pertama yang Allah nak buka ke kita. Student saya, umur 60 lebih. Bermula hidayahnya lagu tu. Dia mula ni baca, orang baca Yasin belakang, dia baca juga. Baca berkumah kami seperti mana orang nak bom. Tak nak baca, umur 60 lebih. Tapi baru dia start. Baca yang ayat kata email kata nak baca. Lah ni yang boleh baca, lah ni baca dengan saya. Dia boleh baca sebulan sekali khatam Quran. Dengan ngakak tu. Baca contohnya. Walau rahimnahum wa kashafna. Dia baca gitu. Tapi sebulan kali khatam. Ngakak. Tuhan tak tanya mau ngakak ke tak. Tuhan tanya mau baca Quran ke tak. Jadi start malam ni kena buat dah. Boleh dah. Minta izin atau email ke apa. Minta kita pakat buat start malam ni. Esok kena buat. Tak kira siapa mari. Dan ketahuilah. Kalaulah kita ni masjid kita buat. Itulah salah satu tanda masjid ataupun ahli qaryah itu diberkati oleh Allah SWT. Dia ada suasana Quran. Dan saya tengok, saya masuk mula-mula tadi, dia ada dah setiap malam ngaji dah. Tapi, ngaji maka dah. Suasana. Dia kena ada amal dia, hak Nabi raya. Nabi tak akan tidur, kecuali Nabi SAW baca 2 surah. Nabi baca surah Alif Lam Mim Tanzil, iaitu Alif Lam Mim Sajadah. Surah Jadah 415 sampai 417. Daripada Alif Lam Mim akhir dia fa'arid anu muntazir lam muntazir akhir dia 130 ayat tu. Kemudian surah Al-Mulk 30 ayat dia tak akan tidur. Tapi Nabi tak suruh kita baca 32 tu. Hadis Nabi ayat surah Al-Mulk. Hadis kata Nabi baca gitu Jabir je ayat. Dia kata aku tengok sahabat-sahabat akak tengok Nabi dia tak akan tidur kecuali dia baca 2 surah. Kita Al-Mulk kena jadi amalan. Jadi apabila kita masjid kita buat amalan, percayalah suasana budak-budak akan mari, akanlah mengaji Quran ramai-ramai. Walaupun mula-mula berkumat kami, saya yakin dan percaya setiap kali kalau kita buat kita setiap malam, tak kira siapa mengajar pun, 3 bulan. Orang yang tak pernah mengenal alif bata, nescaya dia akan boleh baca surah Al-Mulk. Walaupun dia tak kenal alif bata, mana tabarakah, tak tahu. Tapi dia boleh baca Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 bulan. Lepas 3 bulan jangan buatlah lepas tu dah. Buat ni so tak buat sungguh salah. Dak, lepas 3 bulan kau buat lagi lah. Buat siapa? Siapa kau kata? Siapa kau anak cucu cicit ciak? Siapa bila-bila? Masjid ni dijadikan amalan surah Al-Mulk siapa bila-bila. Buat surah Al-Mulk dulu. Pertama saya pergi mana-mana pun saya akan pastikan saya tengok masjid ni lagu mana, kita akan tengok suasana dulu. Pertamanya kita tengok mudah lah.
Tengok masjid ni tak ada pering gitu-gitu. Mungkin tak buat lagi surah Al-Mulk. Biasanya gitulah. Kalau masjid yang ada pering-pering yang bubuh dari bakul tu, adalah. Masjid tu ada buat amalan. Barulah kita selamat. Jadi apabila dia ni mari dekat kita, dia ni surah Al-Mulk tadi, dia jadi orang, patutnya mari pesan kita. Bukan hakim mari mana? Tapi mu jangan takut. Sebab apa? Gapo soalan bukan hakim? Biar aku tak ada ayat. Malaikat bukan hakim pun tunggu. Ma rabbuka. Oh jawab. Ma rabbuka. Jawab. Allah. Kita pun jawab Allah. Orang ni yang bernama surah Al-Mulk ni, dia akan rakyat kau. Jangan tanya dia. Dia tuai aku. Tanya aku. Aku adalah peguam bela dia. Sebab tu Nabi sebut Al-Mani'ah. Al-Munjiyah. Surah Al-Mulk ni Al-Mani'ah pencegah. Dan juga Al-Munjiyah yang menyelamatkan kita. Jadi, tak kau berapa rugilah. Rugilah kalau kita tak amalkan. Bagi tahu belakang dah. Kau ada sini, ia mari Azhar kata kau. Tak apalah Ustaz, saya tak sekerja dah, mungkin saya patching dah. Saya setiap hari saya akan duduk masjid, saya duduk maya tahajud, serta maya qada, maya kata kan, tak tubik masjid. 24 jam. Oh, kalau orang boleh buat gitu memang bisa. Tapi tak akan buat gitu. Kita tahu dah amalan ni kita tak banyak. Jadi lagu mana amalan kita ni tak banyak, kita kena bijak, kita kena ambil hak sikit-sikit. Nabi aja kalau kita nak banyak pahala lagu mana? Di antaranya Nabi tahu dah kita nak baca Quran 30 juz ni tak ada, maka dia ajar kita membaca surah Al-Ikhlas iaitu qul huwallahu ahad 3 kali. Maka pahalanya seperti Quran. Sebab satu kali baca bersama 1/3 Quran. Kalau mu tak ada juga baca qul huwallahu ahad, maka mu bacalah surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun tu mu baca sekali, mu baca bersamaan 1/4. Mu baca 4 kali bersamaan dengan sebuti Quran. Tak ada juga, maka bacalah surah Al-Zalzalah yang mana pahala dia sekali kita baca idza zulzilatil ardu zilzaha safabihim wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah tu, maka kita akan dapati pahala dia 1/2 iaitu setengah Quran. Baca 2 kali sebuti Quran. Nabi tunjuk belaka dah lagu mana kita nak dapat pahala mudah. Nabi tunjuk belaka dah. Jadi kita nak tengok lagu mana. Kita nak buat kita. Jadi kita pun bila kita duduk dalam tu, lepas pada ni lagu mana duduk dalam alam barzakh, insya-Allah kita sambung mula dah sampai setengah. Tapi saya tengok tak gerak kaki ni. Hebat sama sini. Ya tengok pesing mata, tahu pahal kedok. Kalau pahal alhamdulillah. Yang pentingnya pahal atau tak pahal, kita pakai buat amalan belaka dah insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Ada masa, ada rezeki, kita berjumpa lagi. Doakan semoga saya dapat mati dalam husnul khatimah, dan saya doakan anda semua, kita semua mati dalam kematian yang baik, dalam kita dapat mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sekadar itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekali lagi saya minta maaf sekiranya ada tersilap bahasa, tersilap bicara, kecek kasar ko, kecek salah kecek ko, maafkan saya. Takut saya tak ada jumpa mula, takutnya tekak ke sedemo. Saya minta maaf banyak dah. Semuanya nasihat ini adalah untuk diri saya dan untuk kita semua. Ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Karena itu saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله.
Kalau ada peluang mula kita jumpa, kita akan sambung alam barzah part 2 dah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi